Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak. Kami mulakan sedikit mengenai penutupan PPS. Pusat Pemindahan Sementara PPS Balai Raya Asyakirin ditutup setakat 5 petang semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan PPS itu yang menempatkan masing-masing 4 buah keluarga yang terjejas dalam kejadian ribut pada 18 Januari lepas di Iris Garden di Bintulu. Program pemeliharaan Sungai Pelan di Tanjung Kidurong Bintulu bagi tempoh 4 tahun bermula dari tahun 2024 hingga 2027 merupakan usaha Petroleum Nasional Berhad Petronas dalam menyokong agenda Rancangan Malaysia ke-12 dan Dasar Perubahan Iklim Negeri Sarawak ke arah pelepasan karbon sifar bersih 2050. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata PCDS 2030 berpaksikan pada 3 tonggak utama iaitu kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Sebab itu di dalam pembangunan kita di bawah PCDS, the 3 anchors which are very important to us is one, while we pursue economic prosperity, which is the main objective of our strategic development, we must also not forget the question of inclusivity. Inclusive meaning manusia dengan kehendak alam sekitar. Beliau berkata demikian semasa Majlis Pertukaran Dokumen Memorandum Sefahaman MOU memelihara Sungai Pelan di Bintulu di antara Malaysia LNG Senyum Berhad, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak dan Lembaga Kebajuan Bintulu di Bintulu. Program pemeliharaan Sungai Pelan merangkumi 3 komponen utama iaitu mewujudkan garis asas kualiti air, pemantauan secara berkala dan penghijauan tebing sungai melibatkan aktiviti penanaman 500 anak pokok di sepanjang kawasan Sungai Pelan serta pelaksanaan program kesedaran pemeliharaan sungai dalam kalangan masyarakat dan pemain industri. Dalam pada itu, Premier memaklumkan telah mengenal pasti 300 hektar kawasan di Sungai Pelan untuk dibangunkan perumahan kos rendah bagi penduduk di bahagian Bintulu. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Tuan Puan Fauziah Muhammad Sanusi semalam menerima kunjungan hormat daripada Markas Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat di Astana Negeri Sarawak, Petrajaya, Kuching. Rombongan berkenaan diketuai oleh Panglima Medan Timur, Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Matlapi. Menurut hantaran di laman Facebook Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, kunjungan tersebut antara lain bertujuan untuk memaklumkan perkembangan terkini kawasan sempadan yang berada di bawah penguasaan tentera darat. Selain itu, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi turut menerima kunjungan daripada rombongan Jawatan Kuasa Induk Kaul Mukah 2024 diketuai Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi selaku pengerusi Jawatan Kuasa berkenaan. Ia bertujuan menjemput Yang di-Pertua Negeri menghadiri majlis penutupan Pesta Kaul 2024 sekaligus menyempurnakan Majlis Keman Kaul serta Ramah Tamah Aidilfitri yang dijangka diadakan pada 28 April 2024 di tapak Pesta Kaul Mukah. Pihak pengurusan tapak projek pembinaan limbungan roll-on roll-off RORO baharu di Terminal Senari diminta untuk memperluaskan projek tersebut agar mampu memuatkan 5,000 kenderaan dalam satu-satu masa. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas memberitahu asalnya projek tersebut dijangka menampung 2,500 kenderaan dan ia perlu dilihat lebih luas bagi menampung jangkaan penghantaran kenderaan yang bakal meningkat pada tahun mendatang. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas penyerahan rasmi 2 unit kren dermaga berkuasa elektrik QC6 dan QC7 daripada HLG Equipment Sdn Berhad kepada Lembaga Pelabuhan Kuching di Kuching semalam. Beliau turut maklumkan pembinaan projek tersebut sedang giat dijalankan dan setakat 25 Februari lalu, projek tersebut telah mencapai 49.19% awal daripada jadualnya. Dijadualkan siap suku keempat 2024, limbungan tersebut bagi menggantikan pelabuhan pending yang tidak akan digunakan lagi berikutan pembinaan jambatan sejingkat.
Sementara itu, menyentuh mengenai kren dermaga QC6 dan QC7, ianya akan menjadi aset yang berkuasa bagi Pelabuhan Kuching yang dijangka akan meningkatkan produktiviti pengendalian kontena daripada 26 kepada 50 pergerakan kasar sejam. Menurut Dato' Amar Douglas, dengan kemajuan teknologi yang canggih, kren yang berjumlah 70 juta ringgit tersebut akan dapat mengendalikan vessel dan bilangan kargo lebih besar dengan kelajuan lebih tinggi, sekaligus meningkatkan daya saing serta tarikan pelabuhan kepada pembekal talian perkapalan dan logistik. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya pada penyerahan rasmi 2 unit kren dermaga berkuasa elektrik QC6 dan QC7 kepada Lembaga Pelabuhan Kuching di Kuching semalam. Beliau menambah kren dermaga berkuasa elektrik baru tersebut sejajar visi kerajaan negeri dalam mengubah Sarawak ke arah ekonomi hijau. Tahun lalu, daya pengeluaran kontena adalah pada 274,202 tius dan diunjurkan meningkat kepada 310,000 tius tahun ini. Universiti-universiti di Malaysia disaran agar terus membuat persediaan dalam menghadapi cabaran memenuhi keperluan pekerjaan baru yang berasaskan perkembangan teknologi masa ini. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia, Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, perkembangan teknologi semakin pesat seperti bidang elektronik dan kecerdasan buatan AI kini perlu diberi perhatian semua pihak, khususnya dalam menyediakan peluang pekerjaan baru kepada para graduan tempatan. Jelasnya, walaupun pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sudah lama diperkenalkan bagi membantu meningkatkan kadar pekerjaan dalam golongan muda sekaligus mengatasi isu kadar pengangguran di negara ini, persiapan jangka panjang perlu dilakukan untuk keperluan pekerjaan baru pada masa akan datang. Kerana perkembangan teknologi kini yang begitu pantas berubah, pekerjaan juga dia akan seiring dengannya. Jadi yang inilah yang kerajaan sedang fikirkan untuk kita membuat satu persiapan, bukan hanya persiapan masa kini tapi juga untuk persiapan masa akan datang. Beliau berkata demikian selepas lawatan ke Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Kota Samarahan. Dalam lawatan itu, beliau turut mengumumkan peruntukan tambahan daripada kementeriannya berjumlah 4.8 juta ringgit kepada UNIMAS bagi kerja membaik pulih prasarana di kawasan universiti itu. Turut hadir ialah Naib Chancellor UNIMAS, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid. Semua projek Pusat Pentadbiran Bersepadu IAC bahagian di Sarawak dijangka siap pada penghujung 2025. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Pembangunan Infrastruktur, Dato' Insinyur Aidil Leriwo berkata, projek IAC dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12 sedang dilaksanakan mengikut jadual di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya. Kita merangka semua IAC ini untuk disiapkan pada rancangan Malaysia ke-12 yang mana ia akan berakhir pada tahun 2025. Dan itulah sebabnya kita cuba memantau projek IAC ini, Integrated Administration Center bahagian, dengan sebaik mungkin. Katanya IAC dibangunkan dengan reka bentuk menarik serta ikonik yang menjadi mercutanda di setiap bahagian. Jelasnya IAC dibangunkan di bahagian Samarahan, bahagian Limbang termasuk Lawas, Jepak di Bintulu, Serikeh, Serian dan beberapa bahagian lain. Beliau berkata demikian kepada media ketika meninjau perkembangan projek IAC di Limbang. IAC Limbang bernilai 157 juta ringgit dijangka siap penghujung tahun hadapan. Bangunan 5 tingkat itu menempatkan 11 jabatan dan agensi kerajaan negeri. Dalam pada itu, beliau turut meninjau projek Jambatan Sungai Limbang yang kini mendahului 2% awal dijangka siap November tahun depan. Projek Jambatan Sungai Limbang bernilai 187 juta ringgit itu salah satu jambatan dibina di Sarawak sebagai usaha kerajaan negeri meningkatkan aksesibiliti dan mobiliti penduduk di utara negeri ini. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.